Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? InsyaAllah hari ini kita akan pelajari tajuk dalam bidang fiqh, suci daripada najis. Terlebih dahulu kita akan lihat objektif pelajaran kita pada hari ini. Objektif yang pertama menyatakan maksud najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Yang kedua, menunjukkan cara menyucikan setiap jenis najis. Dan yang ketiga, menerangkan cara menyamak kulit binatang. Baiklah, kita pergi seterusnya. Kita lihat dahulu maksud najis. Najis dari sudut bahasa bermaksud semua benda yang kotor, manakala dari sudut istilah bermaksud benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Bermaksud segala benda kotor yang di mana ia boleh menyebabkan solat tidak sah, maka itulah yang dikatakan sebagai najis. Seterusnya kita akan lihat adalah jenis-jenis najis. Jadi untuk objektif yang pertama tadi, iaitu menyatakan maksud najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah, maka kita kena lihat dahulu apakah yang dikatakan dengan jenis-jenis najis tersebut. Mari kita tonton video yang telah Ustazah sediakan bersama-sama. Baiklah adik-adik, mari kita tonton bersama-sama video ini. Jenis-jenis najis. Najis terbahagi kepada 3 jenis: mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Seterusnya kita akan lihat secara lebih detail lagi najis-najis tersebut. Najis yang pertama, najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang umurnya kurang 2 tahun hanya minum susu ibunya sahaja. Najis kedua, najis mutawassitah, ia merupakan najis sederhana. Najis ini adalah najis yang biasa dilihat, contohnya tahi, darah dan juga arak. Dan najis yang terakhir, najis mughallazah, merupakan najis berat, iaitu najis anjing dan babi serta segala yang berkaitan kedua-duanya. Baiklah adik-adik, sebentar tadi kita telah menonton video berkenaan dengan jenis-jenis najis, di mana telah diperjelaskan satu persatu berkenaan najis-najis tersebut. Jadi kita akan teruskan pelajaran kita. Baiklah, kunci ilmu ini merupakan satu nota penting untuk adik-adik semua fahami dan juga ingati berkenaan dengan najis. Baiklah, ubat-ubatan yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut bukan najis dan diharuskan sekiranya alkohol tersebut tidak diproses seperti arak. Bermaksud ubat-ubatan yang ada alkohol, jadi ubat tersebut bukanlah dikategorikan sebagai najis. Andai kata terkena pada pakaian, maka ia masih lagi suci. Itu untuk kunci ilmu yang pertama dalam pelajaran ini. Kita teruskan cara menyucikan najis. Kita lihat najis yang pertama, najis mughallazah. Najis mughallazah ini, cara pertama yang perlu kita buat, buangkan najis terlebih dahulu. Bila ada najis, contohnya di kasut ataupun di selipar ataupun di seluar dan sebagainya, maka perlu dibuang najis tersebut dahulu. Yang kedua,
Okey, basuh dengan menggunakan air bercampur tanah sebanyak 1 kali. Okey, ambil air mutlak, campurkan dengan tanah dan jiruskan pada tempat yang kena najis. Yang ketiga, basuh menggunakan air mutlak sebanyak 6 kali. Okey, 1 kali air tanah dan 6 kali air mutlak. Okey, dan yang terakhir, perlu yakini setelah hilang bau, warna dan rasa. Okey, rasa bukannya rasa dengan tangan, tapi rasa adalah dengan lidah. Okey, najis, mencikan najis mughallazah ini juga kita juga panggil dengan satu istilah, iaitu sertu. Okey, boleh ya adik-adik? Kita teruskan. Okey, mari kita tonton satu lagi video berkenaan cara mencikan najis mughallazah. Okey, buang ataupun hilangkan najis terlebih dahulu. Okey, lihat najis yang melekat pada tapak kasut dibuangkan dahulu. Okey, kemudian tanah dimasukkan ke dalam air untuk dijadikan sebagai air tanah. Okey, basuh dengan 1 kali air tanah. Jadi air tanah tidak perlu disediakan terlalu banyak lah ya. Kemudian basuh dengan 6 kali menggunakan air mutlak. Boleh juga digunakan paip terus ya, dibasuh dengan terus dijeruskan melalui paip air. Okey, 6 kali air mutlak. Sebentar tadi kita dah lihat cara-cara mencikan najis mughallazah. Okey, kita teruskan dengan kunci ilmu. Okey, produk berasaskan kulit seperti beg tangan, kasut kulit dan tali pinggang yang diperbuat daripada kulit khinzir boleh dikesan dengan melihat bintik berbentuk segitiga pada produk tersebut. Okey, bagaimanakah bentuk titik segitiga tu? Okey, kita lihat. Okey, kalau diperhatikan pada kulit tersebut ada titik-titik ataupun bintik-bintik berwarna putih yang membentuk segitiga. Okey, dia berbentuk satu kumpulan. Okey, 3 titik, 3 titik, 3 titik dalam bentuk kelompok lah. Okey, itu cara untuk mengesan produk yang diperbuat daripada kulit khinzir. Okey, kita teruskan. Okey, najis mukhaffafah. Okey, ini merupakan najis ringan, iaitu najis bagi kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, cara menyucikannya, pertama sekali kita bersihkan najis, iaitu buang najis tersebut dengan cara mengelap menggunakan kain yang kering. Okey, kain yang kering itu juga mestilah pastikan kain yang bersih lah. Yang kedua, kita renjis air mutlak di tempat yang terkena najis tersebut. Okey, renjis, letak air pada tangan, kemudian kita renjiskan sehingga air mutlak meratai kawasan yang terkena najis. Okey, yang ketiga, lap sehingga kering. Okey, setelah kita renjis tadi, kita lap, ambil kain yang bersih, lap kawasan yang kita renjis itu sehingga kering. Okey, itu untuk najis mukhaffafah. Okey,
Okey, najis seterusnya najis mutawassithah. Okay, najis mutawassithah, najis sederhana. Okey, buangkan najis terlebih dahulu. Kemudian apa yang perlu kita buat adalah okey, basuh tempat yang kena najis dengan mengalirkan air. Okey, ambil air, girus di tempat yang kena najis, basuh. Jadi basuh perlu digosok-gosokkan sedikitlah sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, seperti dimaklumkan tadi, telah dijelaskan, kita bau dengan hidung, lihat, mewarna dengan mata dan rasa dengan lidah. Okey. Kita lihat seterusnya kunci ilmu. Ini kunci ilmu ni banyak dalam tajuk ni, kunci ilmu. Okey, basuhan menggunakan mesin basuh hendaklah dicucikan terlebih dahulu pakaian bernajis sebelum dicampurkan dengan pakaian tidak bernajis. Okey, jadi andai kata pakaian, contohnya lah ada adik yang usia lebih daripada 2 tahun, okey, pakaian seluar ada kena air kencing, jadi perlu dibersihkan dahulu, dirus dahulu sehingga hilang air kencing tersebut, dan barulah dimasukkan sekali dengan pakaian yang lain di dalam mesin basuh. Okey, itu cara mencucikan najis mutawassithah. Okey, cara mencucikan kulit haiwan. Okey, manusia banyak menggunakan kulit haiwan untuk tujuan tertentu seperti membuat pakaian, kasut, beg dan sebagainya. Okey, memang barangan kulit antara barangan yang menjadi permintaan ramai lah, sebab kualiti dia lah. Okey, walau bagaimanapun perlu berhati-hati. Semua kulit haiwan boleh digunakan kecuali kulit anjing dan khinzir. Okey, kulit buaya, kulit ular, walaupun haiwan tersebut tidak boleh dimakan, tapi apabila kulitnya telah dibersihkan, telah disucikan, boleh digunakan untuk menghasilkan pelbagai produk. Okey, so cara mencucikan kulit haiwan ini kita namakan ia dengan, istilahnya adalah samak. Okey. Okey, samak ini adalah proses menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. So samak ni perbuatan kita menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. So bila kita lapah daging, kulit tersebut dah dipisahkan daripada daging, jadi masih ada lagi saki-baki daging dan juga lendir pada kulit tersebut, maka perlu disucikan. Jadi proses itulah dinamakan samak. Okey. Okey, alat-alat menyamak. Okey, semua bahan yang bersifat menghakis. Samak ini boleh digunakan, alat-alatnya mestilah bersifat menghakis. Okey, contohnya daun akasia, okey, buah manjakani, kulit delima, tawas, tahi burung merpati dan juga bahan kimia. Okey, semua bahan ini bersifat menghakis, jadi boleh digunakan untuk menyucikan kulit haiwan, iaitu boleh digunakan untuk samak. Okey, tawas tu kalau diperhatikan gambar tu dia seakan-akan gula batu, tapi bukan gula batu tawas ni dia tidak ada rasa. Kalau gula batu rasanya manis. Jadi pastikan gunakan alat yang betul. Okey, proses dia bagaimanakah? Proses menyamak kulit haiwan. Okey, pertama sediakan dahulu bahan-bahannya. Okey, alat-alat menyamak, pilihlah mana yang rasa mudah untuk diperolehi dan senang untuk digunakan lah. Okey, kemudian buang lendir, lemak dan darah yang melekat pada kulit. So kalau diperhatikan tadi gambar tersebut, so digosok-gosok lah supaya lendir dan lemak serta darah yang melekat pada kulit dapat ditanggalkan. Okey, bilas kulit dengan air mutlak. Okey, setelah digunakan dibuang lemak tersebut dengan menggunakan alat-alat menyamak.
kemudian bilas dengan menggunakan air mutlak. Okey, dan jemur kulit tersebut sehingga kering. Kulit haiwan ini perlu dijemurkan sehingga kering, okey, supaya bila kita hasilkan sesuatu produk, dia tidak berbau dan dia akan lebih tahan lama. Itu cara-cara menyamak. Okey. Okey, terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.